Dan dia berkata lagi, ketika aku fikirkan hal-hal ini pada diri aku sendiri, aku merasakan ada seseorang menarik baju aku. Aku berpusing dan itu adalah seseorang pemuda. Dan pemuda ini nampak macam aku kenal. Pemuda ini berkata, "Ya Imam Ahmad, aku Abul Haytham." Okey, Abul Haytham adalah penjenayah terbesar yang paling terkenal pada masa itu dan pada era itu. Dia macam Billy the Kid. Macam botak Chin lah. Yang merupakan lelaki yang paling dicari. Dia berkata, "Dengar sini, aku mencuri untuk hidup. Aku merompak orang, itu yang aku buat. Dan aku telah disebat." Dan dia mengatakan ia ditulis dalam dokumen mahkamah, aku telah disebat 18,000 kali. Kerana jenayah aku. Tapi aku tak berhenti melakukan apa yang aku lakukan. Dia kata, aku sembah syaitan demi dunia. Aku mendengarkan syaitan apa yang dia suruh aku lakukan demi hasil material dunia. Tapi aku tidak mengalah hanya kerana beberapa sebatan, 18,000 sebatan tu. Dia berkata lagi, kau ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi din Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kehidupan lepas mati dan akhirat. Jangan pula kau berani, jangan kau sekali-kali berani mengalah dalam pendirian kau hanya kerana beberapa sebatan saja. Janganlah kau risaukan tentang beberapa sebatan. Jangan kau cuba berani melepaskan perkara yang baik kerana sebatan. Dan dia mengucapkan kata-kata ini kepada aku dan dia melepaskan baju aku. Dan lepas tu tentera menyeret aku. Dan itulah kali terakhir aku dapat melihat Abul Haytham. Tapi Imam Ahmad berkata, ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada aku, ia seperti telah membarakan satu api di dalam diri aku. Dan aku berkata, aku tidak peduli apa yang akan mereka lakukan kepada aku. Aku akan berdiri dengan teguh. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan akhirnya Imam Ahmad menjadi sebagai salah satu sebab dalam pemeliharaan iman Islam yang betul. Dan kekalahan pada penguasa yang sangat korup ini. Dan itulah sebabnya Imam Ahmad seumur hidupnya di mana saja dia duduk, bila masa pun dia akan solat, doa. Sebelum dia tidur, dia akan membuatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abul Haytham. Rahimallah Abul Haytham. Semoga Allah mencucuri rahmahnya pada Abu Haytham. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa Abu Haytham. Moral cerita ini adalah, jangan sekali-kali pandang rendah sesiapa pun. Semua orang ada sesuatu untuk ditawarkan, untuk disumbangkan. Semua orang mempunyai potensi, setiap orang mempunyai potensi yang belum terbuka. Potensi yang tak ada had. Ini hanyalah masalah tentang menyedarinya pada diri sendiri. Dan kemudian cuba membawakan sesuatu yang produktif kepada dunia. Jadi jangan pandang rendah diri kamu. Itu yang pertama dan yang paling utama. Kedua, jangan sekali-kali pandang rendah pada sesiapa pun kerana kamu tidak tahu apa yang mereka mampu buat. Kamu tidak tahu apa kebaikan yang telah mereka lakukan. Mungkin ada yang menemui Abul Haytham kemudiannya dalam hidup mereka tetapi mereka tidak akan pernah tahu kan. Bahawa dia ni adalah seseorang lelaki yang telah memberikan satu inspirasi kepada seseorang lelaki lain. Yang menjadi sebab dan akibat untuk pemeliharaan kepercayaan Islam yang betul. Tidak ada yang akan tahu hal itu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan perkara itu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tahu akan itu. Dan Abul Haytham tahu itu juga. Subhanallah.